Dengan diri ciuman kita, diri menghidu kita ni, kita dapat cium bau wangi, bau busuk, segala jenis bau lah. Sama ada bau kita suka ke tak suka ke. Semua jenis bau kita dapat melalui diri ciuman kita. Dan segala yang dikecap. Yang dikecap ni apa? Apa maksud dikecap? Yang dirasa. Yang kita dapat rasa, yang kita dapat cicip dengan lidah kita, dapat rasa dengan lidah. Manis, masam, tawar, kelat, pahit, tawar. Ini semualah. Segala rasa yang sedap ke tak sedap ke, semua ni dapat dirasa oleh kita apabila kita sentuh, apabila kita cium, dan juga apabila kita rasa, kecap. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa berhubung dengan perkara ni, tanpa sentuh, tanpa cium, tanpa rasa, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu dan faham tentang perkara-perkara ini. Ini yang dimaksudkan dengan idrak. Kalau kita tadi, perbuatan kita tadi tak dipanggil idrak. Sebab apa? Kita kena sentuh benda tu. Baru kita sentuh, baru kita tahu. Oh, baru kita faham tentang perkara tu. Dah sentuh dah tahu dah. Dah sentuh baru tahu, oh ni keras, oh ni lembut, ni tebal, ni nipis. Dah sentuh baru tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sentuh pun tahu benda tu keras ke, lembut ke, tebal ke, nipis ke. Kita dah cium baru tahu ni wangi, ni busuk, ni bau masam, ni bau apa benda bau lah, apa jenis bau yang ada pun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perkara ni pun Allah ta'ala, tanpa hidu, tanpa cium pun Allah ta'ala dah faham tentang segala jenis bau-bauan. Macam mana segala jenis rasa. Tanpa berhubung dengan benda tu, Allah Ta'ala dah tahu, dah faham, dah dapat dah. Itu dimaksudkan dengan idrak. Kita tak, mungkin kita difaham pakai idrak juga, tapi idrak kita tak sama. Idrak kita dah dapat, dah rasa, dah ada hubung dengan benda tu, baru kita tahu, faham tentang perkara tersebut. Ni tak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada pendapat lain sebut, beritahu pula apa dia? Bahkan segala perkara yang maujud, segala perkara yang maujud, yang ada atas dunia ni, Allah Ta'ala dah faham terlebih dahulu dah. Contohnya bunyi. Bunyi kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala ada sifat sama'. Allah Ta'ala boleh dengar bunyi. Tapi sebelum bunyi itu didengari, sebelum bunyi itu boleh didengari, Allah Ta'ala telah pun faham tentang sifat bunyi itu macam mana. Apakah yang dikatakan bunyi yang kuat, bunyi yang perlahan, bunyi yang halus, macam mana bunyi pun Allah Ta'ala dah tahu sebelum bunyi itu boleh didengari. Satu sama ni dengar ni apa? Dengar ni bila bunyi itu dah keluar, bila bunyi itu dah ada, baru sama itu dengar bunyi tersebut. Tapi idrak ni apa? Sebelum bunyi itu ada, sebelum bunyi itu ada, Allah Ta'ala dah pun faham tentang keadaan bunyi itu sendiri. Bahkan setiap perkara yang maujud, sifat idrak ni terhubung dengannya, ada ta'aluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ta'aluk, sifat idrak ni telah pun berta'aluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahilah lawannya, iaitu ketiadaan mendapatkan, tak faham, tak tahu tentang perkara-perkara tersebut. Seterusnya, sifat takwin, artinya mengadakan. Mengadakan. Maturidiyah pula menjalani penyabitan sifat takwin. Pada mereka ia adalah sifat yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya ia mengadakan sesuatu dan meniadakannya, tetapi ia bergantung kepada ta'aluknya. Jika ta'aluk dengan mengadakan dinamakan ijad. Jika ta'aluk dengan meniadakan dinamakan i'dam. Jika ta'aluk dengan menghidupkan dinamakan ihya. Dan jika ta'aluk dengan merezekikan dinamakan rizq. Demikianlah anda kiaskannya.
Jadi Maturidiyah, satu mazhab lain, menyatakan bahawasanya antara sifat yang ada bagi zat Allah Subhanahu wa taala sifat yang qadim, iaitu sifat takwin. Takwin iaitu mengadakan. Mengadakan sesuatu keadaan. Mengadakan sesuatu keadaan. Pada mereka ia adalah sifat yang qadim, yang sedia ada, yang berdiri, yang pada zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana zat Allah Subhanahu wa taala qadim, sifat takwin ni juga qadim, yang berdiri pada zat Allah taala. Apakah fungsi sifat ini? Dengannya ia mengadakan sesuatu dan meniadakannya. Dengan sifat takwin ni tadi, Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu dan juga meniadakannya. Tetapi ia bergantung kepada ta'alluqnya. Tengok keadaan. Contoh kat sini, jika ta'alluq dengan mengadakan, maka takwin ni tadi dinamakan ijad. Ini mewujudkan. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu, menjadikan daripada tiada jadi ada, kan? Jadi perbuatan mengadakan tu, mewujudkan benda tu dinamakan ijad. Mengadakan sesuatu yang tiada tu dinamakan ijad. Jika ta'alluq dengan meniadakan dinamakan i'dam. Jadi perbuatan Allah Ta'ala menjadikan perkara tu daripada ada kepada tiada, itu dinamakan i'dam. Takwin itu dinamakan i'dam. Jika ta'alluq dengan menghidupkan dinamakan ihya. Jika perbuatan Allah Subhanahu wa taala tadi itu menghidupkan, maka perbuatan itu dinamakan ihya. Takwin tu tadi dinamakan ihya. Dan jikalah takwin itu tadi bertakluk dengan memberi rezeki, maka dinamakannya rizq. Dan jikalah takwin tu tadi bertakluk dengan mematikan, dinamakan takwin tadi ihya, amwat, mematikan. Jadi tengok pada takluk perbuatan Allah Ta'ala ketika itu, maka takwin itu dinamakan berdasarkan perbuatan Allah Ta'ala ketika itu. Jadi takwin ni apa? Maksud perbuatan Allah Ta'ala mengadakan ataupun meniadakan keadaan tersebut. Keadaan Allah Ta'ala menjadikan perkara itu ada dan tiada, itu dinamakan takwin. Demikianlah anda kiaskan. Cumanya golongan Asy'ariyah menafikan sifat takwin. Mereka menganggap semua yang tersebut di atas sebagai beberapa ta'alluq meluluskan ketika baharu. Ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Jadi Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah, dia menafikan bilangan sifat takwin tu. Bukan mengatakan takwin tu tak ada, tak. Takwin tu nak dikira ke ataupun tidak. Kita kena faham, maksud menafikan kat sini bukan menyatakan takwin tu tidak ada pada Allah Ta'ala. Tidak, bukan. Maksudnya apa? Takwin tu nak dikirakan sekali ke ataupun tak payah. Jadi kat sini mazhab Asy'ariyah beritahu tak payah kira, tak perlu nak dikirakan sekali. Sebab apa? Sebenarnya ta'alluq yang disebutkan semua tadi itu adalah ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Kudrat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ta'alluq tanjizi hadis. Ketika Allah Taala menghidupkan, dengan kudrat Allah Taala dihidupkan. Allah Taala kudrat dia mematikan, samalah. Jadi fungsi dia sama. Fungsi sifat takwin dengan ta'alluq tanjizi hadis, kudrat, bagi kudrat Allah Ta'ala sama. Oleh kerana sama, tak payahlah kira dua kali. Tak payahlah nak dikira dua kali. Kira sekali pun cukup. Jadi setelah ditambah dengan sifat 20 yang kita dah belajar sebelum ni, tambah ni lagi 2, dia jadi 25.
22. Dia jadi 22. Dan mustahil lawannya itu ketiadaan mengadakannya. Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat takwin. Mustahil. Dalam menjabitkan sifat idrak dan sifat takwin, setengah penyelidik terkemudian berkata bahawa yang terlebih hampir ditambahkan lagi dua sifat pada sifat ma'nawiyah. Jadi sifat idrak dan juga sifat takwin ini adalah sifat ma'ani. Adalah sifat ma'ani. Jadi ulama yang terkemudian, pengkaji yang terkemudian menyatakan, kalaulah sifat ma'ani dah bertambah dua, maka pada sifat ma'nawiyah pun perlu ditambah dua. Ini menurut pendapat orang yang mengira sekali sifat ma'nawiyah. Dia ambil kira sekali sifat ma'nawiyah. Jadi kalau ma'ani dah tambah dua, ma'nawiyah pun kena tambah dua. Apa dia? Kaunuhu ta'ala mudrikan. Keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan, ini memahami perkara tersebut. Artinya keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan, ia melazimi, ini wajib bersama sifat idrak. Dan mustahil lawannya, iaitu keadaannya tidak mendapatkan. Dan yang kedua, kaunuhu ta'ala mukawwinan, iaitu keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan. Dan mustahil lawannya, iaitu keadaannya tidak mengadakan. Berdasarkan apa yang disebutkan, maka segala sifat yang wajib diketahui bagi Allah Ta'ala itu ada 24 sifat. Dan segala yang mustahil pun ada 24 juga. Jadi semua sekali ada berapa? 48. 20 wajib, 20 mustahil. Dah jadi 40. Tambah lagi pula 4 sifat yang lain, iaitu sifat idrak dan juga sifat takwin. Lepas tu tambah lagi kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan, dan tambah 4. Itu mustahil lawannya. 4 campur 4 dah jadi 8. Semua sekali dah jadi 48. Sebab banyaklah kita kena tahu rupanya ya. Dah jadi 48. Itu kalau kita nak ambil kira sifat takwin tu tadi. Kalau nak dikira sama dengan sifat takwin. Kalau lah ikut pendapat Asy'ariyah, dia tolak sifat takwin, tak ambil kira. Dia tak kira sama. Dah buang berapa? Tolak dua sifat. Tolak sifat takwin, tolak sifat maknawiyah dia. Kaunuhu mukawwinan. Kan, tolak dua. Tu tolak lawan dia lagi. Dua lagi dia tolak 4. Semua sekali tinggal 44. Kan? 48 tolak 4, 44. Tinggal. Tu kalau nak tolak lah. Kalau nak kira sekali jadi 48. Nak tolak pun boleh. Tak jadi masalah. Sebabnya dia bukan, maksud penolakan dekat sini bukan bererti menafikan, bukan bererti menyatakan sifat tu tiada. Tidak. Sifat tu ada, cumanya dia tak diambil kira. Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan atau tidak memperbuatkan setiap perkara mungkin. Dan perkara mungkin itu adalah setiap perkara yang harus ada dan harus tiadanya. Jadi selain bersifat wajib dan mustahil bagi Allah, Allah Ta'ala juga ada sifat yang harus bagi Allah, iaitu apa dia? Mengadakan ataupun meniadakan setiap makhluk ni, iaitu memperbuat atau tidak memperbuatkan setiap perkara yang mungkin. Pertama sekali kita tahu mungkin tu apa. Mungkin tu
adalah segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajibul wujud hanyalah Allah Ta'ala je satu. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang wajibul wujud. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mungkin, bukannya wajib. Jadi apa maksud mungkin? Dia boleh ada dan boleh juga tiada. Ada dia tak jadi masalah, tak ada dia pun tak jadi masalah. Jadi kewujudan dia bukan wajib wujud. Kewujudan segala sesuatu selain daripada Allah Ta'ala ini adalah bukannya wajib. Dia boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Jadi untuk semua perkara ni, semua makhluk ini, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia, wujudkan benda tu ataupun tidak mewujudkannya adalah harus, bukan wajib. Bukan wajib bagi Allah. Allah Ta'ala nak jadikan dia pun boleh, tak nak jadikan dia pun boleh juga. Benda ini adalah harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, segala perkara. Dalil harus bagi Allah Ta'ala ialah jika Allah wajib memperbuatkan sesuatu atau wajib meninggalkannya, nescaya yang harus itu wajib, yang harus itu jadi wajib, ataupun yang harus itu jadi mustahil. Jadi kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala wajib memperbuatkan sesuatu ataupun wajib meninggalkannya, maka segala perkara yang ada atas muka bumi ini, dia akan jadi, benda tu akan jadi wajib ada ataupun dia akan jadi mustahil tiada. Dia akan jadi wajib ada ataupun dia akan jadi mustahil tiada. Contohnya udara. Kalaulah udara ni adalah perkara, kalaulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan udara itu adalah wajib, maka udara pun mesti wajib ada. Dan kalaulah udara tu tiada, dia jadi mustahil. Akan tetapi yang berlaku dalam sejarah dunia, secara umumnya seluruh manusia hidup dengan ada udara. Bahkan kebanyakan makhluk ni hidup dengan perantaraan udara. Tapi berlaku tak peristiwa makhluk hidup tanpa udara? Berlaku tak peristiwa manusia hidup dengan tanpa udara? Berlaku tak berlaku? Cakrawala jauh kena pergi tu. Paling dekat dalam laut. Cerita siapa? Cerita Nabi Yunus alaihi salam. Mana ada udara 40 hari 40 malam? Tak ada udara. Kalaulah kata ikan tak pakai udara, tapi ikan pakai oksigen tak? Pakai oksigen tak? Udara untuk dia tu. Tapi tak dalam perut ikan mana ada je. Ikan sedut untuk dia. Ikan paus tu sedut oksigen pun untuk dia, bukan untuk Nabi Yunus. Kalau dia buka mulut dia tu, lemahlah Nabi Yunus dalam tu. Tapi lepas dia telan Nabi Yunus 40 hari 40 malam, lepas tu pula baru dia naik semula. Benda selama 40 hari 40 malam Nabi Yunus alaihi salam hidup dalam perut ikan, tak ada udara, tak ada oksigen. Nabi Ibrahim alaihi salam duduk dalam api, mana ada oksigen? Mana ada udara dalam tu? Berlaku tak? Jadi kewujudan udara ni pun sebenarnya adalah perkara yang harus bagi Allah Ta'ala untuk mengadakan udara, dan harus juga bagi Allah Ta'ala untuk meniadakannya. Tak ada yang wajib. Ataupun kalaulah kita kata kewujudan manusia ini adalah wajib, orang duk cakap, kita pun duk faham daripada dulu lagi, daripada kecil kita faham bahawasanya
Apabila berlaku pertembungan antara jantan dan betina, akan menghasilkan zuriat, kan? Tapi berapa ramai manusia atas dunia yang dah kahwin, kita ambil kira hubungan halal, kan? Yang dah kahwin, puluh tahun dah kahwin, sampai sekarang tak ada anak. Sihat dua-dua, suami sihat, isteri pun sihat. Jadi kalaulah kita kata kewujudan manusia itu adalah wajib, maka bila berlaku pertembungan ni, sepatutnya setiap orang yang kahwin mesti ada anak. Mesti wajib kena ada anak walaupun seorang. Wajib kena ada anak walaupun seorang. Tapi berapa ramai yang kahwin, dah bertahun-tahun kahwin, sampai sekarang tak ada anak. Dia tak berhubungan ke buat? Salah boleh rajin dia lagi daripada kita. Itu bab rezeki. Sekarang kita cerita bab kewujudan manusia itu sendiri. Kita cerita tentang bab kewujudan manusia itu sendiri. Ini menunjukkan bahawasanya kewujudan manusia itu bukanlah suatu perkara yang wajib. Bukan wajib bagi Allah. Bukan wajib bagi Allah. Bahkan kita sendiri, kewujudan kita sendiri, dia itu adalah perkara yang mungkin, bukan wajib ada. Bila dia tidak wajib ada, maka Allah Ta'ala nak mewujudkan dia ataupun tidak mewujudkan dia pun, itu pun bukan wajib bagi Allah. Bahkan itulah harus bagi Allah. Harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengadakan dia ataupun untuk meniadakan dia. Dari itu jelaslah bahawa Allah Ta'ala itu tiada wajib ke atasnya memperbuatkan sesuatu pada mumkinat. Untuk semua perkara, untuk semua makhluk yang terbuka bumi ini, untuk Allah Ta'ala memperbuat sesuatu kepada makhluk tersebut bukanlah wajib bagi Allah. Tak wajib. Tidak wajib. Bersalahan dengan Mu'tazilah. Mereka mengatakan wajib ke atas Allah Ta'ala memperbuat yang baik, solah, dan yang terlebih baik, aslah. Dengan sebab itu harus baginya Ta'ala memperbuatkan keduanya atau tiada memperbuatkan keduanya. Jadi Mu'tazilah pula berpendapat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib membuat sesuatu yang solah, yang baik, yang baik ke atas makhluk-makhluk mumkinat ni, ataupun wajib bagi aslah, bagi yang lebih baik, yang lebih baik. Wajib bagi Allah Ta'ala perbuat. Bahkan ni kata mereka, wajib bagi Allah Ta'ala membuat sesuatu yang baik untuk makhluk ini, ataupun buat yang lebih baik lagi. Sama ada baik ataupun lebih baik. Nanti tengok apa diterangkan kat bawah tu. Ini kata Mu'tazilah. Tapi menurut kita sebenarnya tak wajib. Allah Ta'ala boleh nak buat yang solah, yang baik untuk kita, ataupun yang aslah, yang terlebih baik. Itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kewajipan bagi Allah Ta'ala. Dan salah itu perkara yang menjadi lawan bagi fasad, seperti iman lawan bagi kufur, sihat lawan bagi sakit. Dan aslah adalah lawan bagi salah. Memberi makan makanan yang sedap kepada seseorang lawan bagi memberi makanan yang tidak sedap. Ada kaul yang mengatakan keduanya adalah perkara yang satu. Jadi apa itu salah? Salah itu adalah lawan bagi fasad, kerosakan, keburukan. Jadi bila mana hamba tu berdepan dalam salah satu di antara dua keadaan, berdepan dengan salah satu di antara dua keadaan, satu baik, satu lagi tak baik, maka wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat yang baik kepada hamba tersebut. Membuat baik kepada hamba tersebut wajib bagi Allah. Ni kata Mu'tazilah. Kata wajib bagi Allah Ta'ala membuat perkara yang baik kepada seseorang hamba. Dan kalaulah sekiranya hamba tu berdepan dengan yang baik
antara baik dan terbaik. Satu baik, satu lagi terbaik. Maka wajib bagi Allah Ta'ala buat yang terbaik untuk hamba tersebut. Dia kata ini wajib bagi Allah. Allah Ta'ala wajib kena buat perkara yang baik-baik kepada hambanya. Yang tak baik itu datang daripada hamba itu sendiri, bukan salah Allah. Jadi kalau kita pula kata yang baik ke, yang tak baik ke, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah tentukan dah untuk kita. Yang kita dapat yang baik ke, yang tak baik ke, itu memang semua daripada Allah Taala. Kata Mu'tazilah tidak. Perbuatan kita yang baik itu adalah daripada Allah. Yang tak baik itu kita punya salah. Jadi dia bagi contoh kat sini. Solah, solah yang Allah Ta'ala kena buat untuk kita adalah bila mana berhadapan antara iman dan kufur, yang Allah Ta'ala, wajib Allah Ta'ala tentukan untuk kita adalah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu wajib bagi Allah. Allah Ta'ala kena buat macam tu untuk kita. Tak boleh Allah Ta'ala nak tentukan kekufuran untuk kita, tak boleh. Dan aslah adalah lawan bagi solah. Seperti memberi makan makanan yang sedap kepada seseorang adalah lawan bagi memberi makanan yang tidak sedap. Jadi ni bagi contoh lah ni. Antara bagi makanan yang elok, yang satu makanan yang biasa-biasa, satu lagi makanan yang sedap. Yang ke Allah Ta'ala kena bagi makan, kena bagi pada makhluk ni yang sedap, yang terbaik. Tapi ada yang mengatakan, ada kaum dapat mengatakan kedua-dua ni sebenarnya adalah benda yang sama. Dua-dua ini adalah benda yang sama. Bila bandingkan iman dengan kufur, dia bukan salah dah, dia aslah. Dia adalah aslah yang terbaik. Yang terbaik. Dia sebenarnya dari segi perbezaan lafaz sahaja. Segi makna kedua-duanya adalah sama. Antara perkara yang harus bagi Allah Ta'ala memperbuat atau tidak memperbuat perkara yang mungkin. Ini antara perkara-perkara yang harus bagi Allah. Pertama, nak menciptakan ataupun tidak menciptakan makhluk tu. Nak mengadakan dia ataupun mengekalkan ketiadaan dia. Makhluk ni asalnya tak ada. Perkara yang mungkin ni asalnya adalah tiada. Jadi sama ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mewujudkan makhluk yang tiada, nak mengadakan benda yang tiada ini, ataupun mengekalkan ketiadaannya. Dah tak ada, biar terus tak ada, ataupun daripada tak ada jadi ada. Ini adalah harus bagi Allah Ta'ala. Ataupun benda tu ada, dah ada dah, pun harus bagi Allah Ta'ala untuk mengekalkan kewujudan benda itu, ataupun daripada ada jadi tiada. Ini pun harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, harus bagi Allah Ta'ala membangkitkan Rasul-Rasul alaihissalam ataupun tidak membangkitkan mereka. Bersalahan pula dengan Mu'tazilah yang mengatakan wajib ke atas Allah Ta'ala membangkitkan mereka. Rosak macam mana pun keadaan, macam mana sekalipun keadaan umat, Allah Ta'ala nak menghantar Rasul ataupun tidak, itu adalah harus bagi Allah. Itu adalah harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau ikut kata Mu'tazilah, tak. Wajib bagi Allah Ta'ala untuk mengutuskan Rasul. Untuk mengutuskan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalaulah ikut pendapat Mu'tazilah ni, tak, kalaulah katalah sekarang ni memang Allah Ta'ala dah tutup dah pintu kenabian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tutup dan takkan buka lagi dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup bagi sekalian anbiya. Takkan ada lagi Nabi dan Rasul diutuskan oleh Allah Ta'ala. Tapi andai katalah pintu kenabian tu masih lagi belum tertutup. Ini andai kata, contoh je. Jangan pegang. Yang betul apa dia? Pintu kenabian telah pun
tutup dan tak akan buka lagi dah sampai bila-bila. Rosak, hancur macam mana pun sekalipun umat ni, Allah Ta'ala takkan hantar Nabi dan Rasul lagi dah. Tapi andai katalah pintu kenabian tu masih lagi belum ditutup, keadaan kita sekarang ni, kalau ikut pendapat Mu'tazilah tu, perlu tak Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul? Perlu tak? Sebab apa? Allah Ta'ala wajib buat aslah, kepada umat ini. Memang keadaan belum teruk macam dulu tu lagi, tapi untuk aslah, untuk terbaik, sepatutnya dah hantar dah. Tapi ingat dan faham, pintu kenabian telah pun ditutup. Lepas ni, siapa-siapa yang datang kat sini mengaku saya adalah Nabi, Rasul untuk tuan-tuan, angkat dia, campak aja, buang jauh-jauh. Campak ke laut tu pun tak apa. Jangan pening kepala dah. Pening kepala nak fikir, ya ke dia ni Nabi? Ya ke dia ni Rasul? Jangan sibuk-sibuk nak tanya apa hujah dalil pada dia, tak payah dah. Dah pening kepala dah. Memang tak payah nak pening kepala lagi. Memang dah tak ada dan takkan ada lagi dah. Siapa-siapa pun mengaku dia ni Nabi dan Rasul, angkat dia, campak je, buang je jauh-jauh. Nabi Isa pun turun bukan sebagai Nabi. Syariat Nabi Isa AS, dia pun akan turun sebagai umat. Dia akan mengamalkan dengan syariat Nabi SAW. Dia tak amal dah syariat dia. Title kenabian dia tak diangkat. Tapi dia turun di akhir zaman tu nanti bukan sebagai Nabi. Bahkan dia jadi pembantu kepada Imam Mahdi. Ataupun dia jadi pembantu, dia jadi pemimpin kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi akan bantu dia. Kalau saya kata dia jadi pembantu Imam Mahdi kan, dia tinggi betul title Imam Mahdi Bukan, dia jadi pemimpin. Dia akan berada depan Imam Mahdi. Dia akan bawa Imam Mahdi. Imam Mahdi akan jadi pembantu dia, pendamping dia. Kan saya kata Imam Mahdi jadi ketua pada dia kan, tinggi betul Imam Mahdi. Jadi dia tu akan dibantu oleh Imam Mahdi. Dia akan pimpin umat ni berdasarkan syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat dia tak amal lah, tak tengok pakai. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, pernah satu ketika orang Yahudi, mungkin ada orang Arab yang pandai berbahasa Yahudi, dan dia telah menterjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab. Dia telah menterjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab. Dan Sayyidina Umar pun dia suka. Dia jumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah, ni ada orang boleh terjemahkan kitab Taurat bahasa Arab. Apa salahnya kalau kita bacakan terjemahan ni kepada semua orang Islam ni? Mana tahu kalau ada manfaat. Sayyidina Umar pun dia suka, dia tak perasan. Dia cakap perkara ni, telah berlaku perubahan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berlaku perubahan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sahabat cuik ni. Biasa kita lah. Kau cakap-cakap macam ni, tak sedar ke apa berlaku kat Nabi? Tengok apa jadi dekat Nabi. Bila sahabat ni tegur, bodoh perasan, muka Nabi ni merah, macam nak marah sangat dah. Nampak tanda-tanda tak suka pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Umar perasan, minta maaf kepada Nabi. Dia kata, radina billahi rabba, bil islam bidina, Muhammadin nabiyyin, Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bila Sayyidina Umar cakap macam ni, barulah tenang balik, berubah balik wajah Nabi. Barulah nampak kegembiraan pada wajah Nabi. Dan Nabi beritahu pada dia, kalaulah Musa AS hidup kembali zaman ini, dia kena tinggalkan Taurat, kena pegang dengan Al-Quran. Nabi Musa pun kena tinggalkan syariat dia, berpegang dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa AS turun tu nanti tak beramal dengan syariat yang ada dalam Injil. Bahkan Nabi Isa AS pun dia akan beramal dengan Al-Quran. Sebab tu kalau kita baca dalam buku-buku kitab-kitab sebut, betul Nabi Isa AS turun pada waktu subuh. Jadi imam sembahyang pun tetap Imam Mahdi, bukan Nabi Isa AS. Maknanya apa? Syariat adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma turun Nabi Isa AS untuk jadi pemimpin, untuk bawa pasukan, untuk bimbing tentera. Tapi untuk beramal dengan agama, tetap agama kita. Jadi Nabi Isa dia bukan turun sebagai
Dia title kenabian dia tak diangkat, tak tercabut. Dia turun dengan kenabian sebagai Nabi Isa AS, tapi dia bukan pembawa syariat. Dia bukan pembawa syariat. Bahkan dia sendiri juga mengamalkan syariat. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, harus bagi Allah Ta'ala memperlihatkan zatnya kepada hamba-Nya, tetapi penglihatan itu tidak berlaku di dunia ini, melainkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra'. Maka baginda telah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata kepalanya di dalam jaga dengan ketiadaan kaifiat. Dan sesiapa yang mendakwa melihat Allah Ta'ala di dalam jaga di dunia ini selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada syak pada kufurnya. Jadi harus bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan zatnya kepada hamba-Nya atas dunia ni. Atas dunia ni harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak mustahil. Tidak mustahil. Tetapi penglihatan itu tidak berlaku melainkan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Jadi kat sini apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala baginda. Dengan dua mata baginda. Nampak depan-depan. Dia berhadap berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ada sebarang kaifiat. Maknanya Allah Taala zahirkan zat Allah Subhanahu wa taala datang tak berarah, bukan dari kiri, bukan dari kanan, bukan di pantai ada arah, bukan di atas, bukan di bawah, tidak. Allah Taala zahirkan zat Allah Subhanahu wa taala depan baginda macam tu je. Tak ada kaifiat. Maksud kaifiat ni bukan datang dengan ada arah. Bukan dari depan, bukan dari belakang. Tak. Memang macam tu je Allah Ta'ala zahirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ni sebenarnya ada khilaf. Ada khilaf. Sebab tu disebut terang-terang kat sini. Dia kata apa? Lihat dengan jaga. Sebab ada pendapat mengatakan baginda nampak dalam mimpi. Dengan dua mata baginda. Dia kata Allah Ta'ala zahirkan dalam fikiran sahaja, dalam hati baginda sahaja. Dan disebut juga dengan tanpa kaifiat. Ada yang mengatakan datang dengan arah. Datang dengan arah. Ini semua ni dinafikan. Memang dan khilaf ni kuat sebenarnya. Cuma tak boleh disebutkan kat sini lah. Kita apa yang tulis kat sini kita pegang yang ini je. Maka Allah Ta'ala telah zahirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan mata baginda dan dalam keadaan baginda sedar. Baginda lihat tu zat Allah Ta'ala dalam keadaan sedar, bukan dalam tidur, bukan dalam mimpi, bukan dalam khayalan. Dalam sedar. Dan tanpa kaifiat. Jadi macam mana keadaan itu berlaku? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang tahu. Adapun sesiapa yang mendakwa bahawasanya saya telah melihat Allah Ta'ala dalam jaga di dunia ini, dia kata ni tengah duduk segar-segar, sedar-sedar ni, duduk macam ni, nampak Allah Ta'ala depan mata. Nampak Allah Subhanahu wa ta'ala depan mata. Maka dia kata apa? Tiada syak pada kufurnya. Kenapa dikatakan tiada syak pada kufurnya? Dia telah menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain. Dia telah menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain. Sebab yang nampak ni hanya, yang nampak dalam sedar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak berlaku ke dalam mimpi? Berlaku dalam mimpi. Ada ulama yang menyatakan dia telah menziarahi Allah Ta'ala berkali-kali dalam mimpi. Dalam mimpi boleh berlaku. Dalam mimpi boleh berlaku. Tapi dalam sedar itu adalah mutlak kepada Nabi SAW seorang sahaja.
Adapun sebut sini, adapun di dalam tidur tiada khilaf pada harusnya dan berlakunya. Dan lagi orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tanpa kaifiat. Bagi Mu'tazilah berlainan pula, mereka menafikan bahawa Allah Taala memperlihatkan zatnya yang maha tinggi. Jadi adapun dalam tidur tak ada masalah. Benda boleh berlaku. Sebab apa yang kita nampak dalam tidur hanyalah khayalan. Kita adalah khayalan. Jadi apa pun yang dinampakkan dalam tidur itu khayalan kita, mata kita saja. Fikiran kita khayal macam tu. Dan tapi bagi orang-orang beriman di padang mahsyar nanti, di akhir nanti, Allah Subhanahu wa taala akan zahirkan zatnya. Bahkan disebut dalam riwayat, setelah Allah Subhanahu wa taala masukkan sekalian ahli syurga ke dalam syurga, sekalian ahli neraka dalam neraka, dan Allah Taala telah bagi nikmat kepada seluruh penghuni syurga. Nikmat yang tak tergambar dek mata, tak terlintas dalam fikiran, tak pernah terdengar dalam telinga. Jangan tanya macam mana keadaan nikmat alam syurga tu, sebab memang tuan cerita. Nak tahu juga, tengoklah apa yang disebut dalam hadis, apa yang ceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis. Itu sekadar gambaran sahaja, bukan hakikat nikmat syurga. Bukan hakikat nikmat syurga, sekadar gambaran yang mampu diceritakan oleh Nabi SAW. Yang diberi faham oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, dan itu dia yang bagi dia telah ceritakan kepada kita. Tapi hakikat dia bukan macam tu lagi. Jadi setelah diberi nikmat semua, Allah Ta'ala himpun semua ahli syurga. Allah Ta'ala himpunkan semua ahli syurga, dan Allah Ta'ala tanya pada ahli syurga, lebih kuranglah riwayat ni, dah berasa cukup belum dengan nikmat yang aku bagi pada kamu? Apa ahli syurga beritahu? Ya Allah, kau telah panjangkan umur kami, kau telah sihatkan tubuh badan kami, dan telah beri kami segala macam nikmat pada kami. Apa lagi yang tak cukup? Semua itu dah cukup, wahai Allah. Akhirnya Allah Ta'ala buka hijab Allah Subhanahu wa ta'ala atau zahirkan zatnya. Waktu ni semua manusia, semua orang beriman akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lupa nikmat Allah Ta'ala dah. Selama ni nikmat yang sedap-sedap ni, dan syurga ni dah rasa ni, dengan semata-mata tengok zat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa habis rasa nikmat syurga. Semua ni akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita salah seorang pada mereka dapat nikmat ini. Dan tanpa kaifiat akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti dengan tanpa kaifiat. Maksudnya Allah Ta'ala zahir, tak berarah. Bagi Mu'tazilah berlainan pula, mereka menafikan bahawa Allah Ta'ala memperlihatkan zatnya yang maha tinggi. Mu'tazilah pula kata tak macam tu, Allah Ta'ala tak akan zahirkan. Mungkin mereka kata pada, walaupun dalam syurga kita tak akan ada kemampuan untuk lihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang mengatakan boleh, Allah Ta'ala akan bagi kekuatan pada makhluk, pada penghuni syurga, yang mana kekuatan tersebut mereka mampu lihat menghadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Mu'tazilah tak, sebab malaikat Jibril itu memang ada penghuni langit, makhluk yang paling hampir kedudukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ada 70 hijab. Kalau disikapkan satu saja hijab tersebut, akan terbakarlah Jibril alaihissalam. Jibril pun terbakar bila Allah buka hijab. Ini kan pula makhluk lain daripada Jibril. Jadi mungkin Mu'tazilah berpendapat macam ni, kita tak ada kemampuan, kekuatan untuk menghadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Allah Ta'ala tak akan buka hijab dia. Tapi kata ulama ahli sunnah pula, Allah Ta'ala akan bagi kekuatan, kemampuan pada seluruh penghuni syurga supaya mereka boleh lihat zat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga pada muzakarah malam ni Allah Subhanahu wa ta'ala faham kepada semua dan kita faham sampai insya-Allah.